Dewan Linguistik bererti pengajian ilmu bahasa. David Bristol dalam bukunya A Dictionary of Linguistics and Phonetics, linguistik merupakan kajian saintifik terhadap bahasa, the scientific study of language. Perkataan linguistik berasal daripada perkataan Latin lingua, iaitu bahasa. Perkataan Latin ini juga digunakan dalam banyak bahasa lain yang berasal daripada bahasa Latin seperti dalam bahasa Perancis, language, bahasa Itali, lingua, bahasa Sepanyol, lengua, dan dalam bahasa Inggeris, linguistik. Perkataan linguistik ini berasal daripada bahasa Inggeris linguistik yang dipinjam daripada bahasa Perancis linguistik. Orang yang pandai atau faham bermacam-macam bahasa asing atau ahli bahasa dipanggil sebagai linguis, manakala orang yang mengetahui atau bertutur dalam dua bahasa atau lebih dikenali sebagai bilingual ataupun multilingual. Menurut Nur Hashimah Jalaluddin, linguistik iaitu ilmu yang mengkaji bahasa secara saintifik, terus-menerus mengalami perubahan dan penambahan nilai ilmu. Seterusnya saya akan pergi kepada 1.2 iaitu latar belakang. Kamus linguistik menjelaskan morfologi ialah bidang linguistik ataupun cabang tata bahasa yang mengkaji struktur kata, bentuk kata dan penggolongan kata. Menurut Asma Haji Omar dalam Zulkifli Yaakob 2023, morfologi sebagai peninjauan linguistik yang menitik beratkan hubungan antara morfem dan varian morfem. Morfologi berasal daripada kata morphemes yang bermaksud unit-unit tata bahasa yang menjadi unsur perkataan. Bentuk kata merupakan unit tata bahasa sama ada berbentuk tunggal atau terbitan daripada proses pengimbuhan, pemajmukan dan pergandaan. Proses pembentukan kata secara umum merupakan proses sesuatu kata dicipta, dibentuk atau diwujudkan dalam sesuatu bahasa daripada tanda atau simbol bunyi kata kepada wujud kata. Manakala proses pembentukan kata secara khusus pula adalah proses penyusunan morfem mengikut peraturan sistem bahasa melalui proses pembentukan kata seperti pemajmukan, penggandaan, pembentukan kata tunggal dan pengimbuhan. Seterusnya saya akan menyerahkan perbendaharaan kepada ahli kumpulan saya seterusnya. Sekian, terima kasih.
yang digabungkan ini ditulis secara bercantum dan ada juga yang secara terpisah. Kata majmuk ini dapat dibahagikan kepada tiga, iaitu kata majmuk rangkaian kata bebas, kata majmuk istilah khusus dan kata majmuk maksud kiasan. Okey, yang pertama, kata majmuk rangkaian kata bebas. Kata majmuk rangkaian kata bebas ini ialah kata majmuk yang tidak mempunyai hubungan antara perkataan yang pertama dan kedua. Ini bermaksud setiap perkataan tersebut mempunyai makna yang tersendiri. Tetapi apabila dua perkataan digabungkan, dia membentuk satu makna tertentu yang membentuk kata majmuk rangkaian kata bebas. Contohnya, jalan raya, bandar raya, cita rasa dan jam tangan. Jam mempunyai makna yang tersendiri dan tangan mempunyai makna yang tersendiri. Tapi apabila digabungkan, membentuk satu makna yang tertentu. Seterusnya, kata majmuk istilah khusus. Kata majmuk istilah khusus ini terbentuk daripada perkataan yang digunakan untuk merujuk kepada istilah-istilah tertentu dalam sesuatu bidang ilmu. Selalunya kata ini digunakan dalam bidang sains, matematik dan geografi. Contohnya mereka bentuk atur cara, uji kaji dan segitiga. Yang ketiga, kata majmuk maksud kiasan. Kata majmuk maksud kiasan ini merupakan kata yang terhasil daripada penggunaan simpulan bahasa. Kebanyakan simpulan bahasa adalah dalam bentuk kata majmuk. Jadi kata majmuk kiasan ini juga mempunyai maksud tersirat di sebalik kata majmuk tersebut yang mungkin sukar difahami oleh setengah orang yang lain. Contohnya, buah hati bermaksud orang yang dikasihi, dan panjang tangan bermaksud orang yang suka mencuri. Selain daripada tiga kata majmuk rangkaian kata bebas, istilah khusus dan maksud kiasan, terdapat juga satu lagi kata majmuk, iaitu kata majmuk mantap. Kata majmuk ini ditulis dalam satu perkataan tanpa dipisahkan. Contohnya, antarabangsa, bumi putra, jawatan kuasa, setiausaha dan tanda tangan. Yang seterusnya, pergandaan kata majmuk. Pergandaan kata majmuk ini ialah proses menggantikan kata majmuk dengan melibatkan kata yang pertama. Ini boleh dilakukan untuk memberikan penekanan atau untuk tujuan tertentu. Pergandaan kata majmuk terbagi kepada dua, iaitu gandaan unsur pertama dan gandaan seluruh kata. Contohnya, gandaan unsur pertama iaitu kertas kerja dan perdana menteri. Gandaan seluruh kata, kaki tangan, seterusnya. Maknanya, gandaan unsur pertama dia mengulang perkataan yang pertama sahaja. Gandaan seluruh kata dia mengulang seluruh kata tersebut. Seterusnya, pengibuhan kata majmuk. Kata majmuk boleh menerima ibuhan untuk menghasilkan kata terbitan. Pengibuhan kata majmuk terdapat dalam dua bentuk, iaitu ibuhan awalan atau akhiran dan ibuhan abitan. Ibuhan awalan atau akhiran ni contohnya perkataan ambil kira. Kata majmuk ambil kira, dia menambah ibuhan awalan ada ambil kira itu menjadi mengambil kira. Seterusnya, ubah suai ditambah awalan di pada perkataan kata majmuk tersebut menjadi diubah suai. Dan yang terakhir sekali, daya serap ditambah akhiran al pada serap itu menjadi daya serapan. Seterusnya, ibuhan abitan contohnya ubah suai ditambah awalan ditambah abitan kan pada ubah suai itu menjadi mengubah suaikan. Dan yang kedua, pindah milik ditambah abitan di kan menjadi dipindah milikkan. Okey, seterusnya ulangan seterusnya ada disambung dengan rakan saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Kurniawan Industri, umur penting di 2023110599. Saya akan menerangkan mengenai kata-kata. Kata-kata ialah satu proses pengolahan kata dasar yang wujud daripada kata yang dinyatakan sama ada sebagian atau keseluruhannya. Kata-kata terbagi kepada empat, yaitu keadaan semu, keadaan penuh, keadaan berdek dan keadaan separuh. Keadaan yang pertama ialah keadaan semu, keadaan penuh. Keadaan yang penuh ialah kata dasarnya diulang dan digandakan sepenuhnya, dan penggunaannya mestilah diberi tanda sebab. Contohnya, pegawai dan murid-murid. Keadaan yang kedua ialah keadaan separah. Keadaan separah ialah kata ganda yang mengalami pengulangan pada suku kata pertama dan pada kata dasar pertama. Keadaan separah ini juga dibina dengan cara menggunakan sebahagian kataan dan vokal suku kata pertama yang diulang akan jadi vokal tengah, yaitu i. Bagi contoh, pengulangan suku kata pertama laki kata dasarnya musuh. Kalau kita klik pada keadaan penuh jadi laki, dan sini belum ada varian untuk membedakan kata. Jadi suku kata pertama itu laki-laki jadi lelaki, itu langit menjadi langit. Itu pengulangan kata dasar pertama. Pengulangan kata dasar pertama ini mengalami himbuan di awal, bercontoh berjalan kanan dan seindah-indah. Seterusnya, keadaan berentak. Keadaan yang berentak merupakan kata-kata yang mengalami penggunaan kata dasar mengikut rentak tertentu dan mengalami perubahan bunyi. Terdapat 5 kata-kata berentak, yaitu
contoh remuk redam. Dalam contoh ini kita dapat lihat keadaan suku kata awal adalah remuk. Remuk redam iaitu penggunaan suku kata awal ai, ke. Lepas keadaan suku kata akhir. Contoh sayur mayur. Dalam penggunaan suku kata akhirnya ialah yur. Lepas keadaan konsonan. Contoh gunung darah. Jadi kita dapat lihat ulangan huruf konsonan iaitu G, M, N, D. Lepas keadaan bersifat. Contoh jari jemari. Dalam keadaan ini mingguan bersifat yang terdapat ialah EM dalam jemari. Lepas keadaan bebas. Contoh pola berantar. Keadaan yang terakhir ialah keadaan semu. Keadaan semu merupakan perkataan yang digandakan seperti kanak-kanak dan ramah-ramah. Jika perkataan tersebut tidak digandakan, dia tidak membawa apa-apa maksud. Seperti contoh kanak-kanak itu, jika satu perkataan kanak tidak membawa maksud apa-apa dan ramah-ramah. Kalau cuma perkataan ramah tidak membawa maksud apa-apa. Kita akan serahkan pemerintahan ini kepada pemerintahan seterusnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama diberi Amila Muda binti Muhammad Azizi, bernombor menteri di 0023-1106000. Baiklah, saya akan meneruskan pembentahan iaitu objektif yang ketiga iaitu membandingkan antara kata majmuk dan kata ganda dalam pembentukan kata. Dari segi aspek perbezaan adalah konsep. Kata majmuk, proses yang merangkaikan dua kata dasar atau lebih yang membawa makna tertentu. Manakala kata ganda, proses menggandakan atau mengulangkan kata dasar sama ada keseluruhan atau pada bahagian tertentu dan dengan imbuhan atau tanpa imbuhan. Dari segi fungsinya, kata majmuk ialah menerangkan makna yang khusus bagi sesuatu perkara, manakala kata ganda fungsinya menerangkan makna yang berulang-ulang, saling berbalas dan menegaskan kata dasar. Dari segi aspek jenis atau bentuk, kata majmuk memiliki tiga iaitu rangkai kata bebas, istilah khusus dan maksud kiasan. Manakala kata ganda mempunyai empat iaitu kata ganda penuh, kata ganda semu, kata ganda separa dan kata ganda berentak. Maka dalam aspek perbezaan cara ejaan dan cara penulisan melalui kata majmuk ialah bertindak sebagai satu unit tetapi dieja secara terpisah melainkan bentuk-bentuk yang telah menetap. Manakala kata ganda, cara ejaan ialah dieja dengan memberikan tanda sempang pada kata dasar yang digandakan. Yang terakhir, contoh penggunaan bagi kata majmuk ialah perkataannya balai raya, kertas kerja. Manakala kata ganda, contoh penggunaan ialah bintang-bintang dan ketua-ketua. Seterusnya kita masuk kepada kesimpulan. Dari segi rumusan, kata majmuk dan kata ganda mempunyai perbezaan yang ketara dari segi fungsi dan penggunaannya dalam sesuatu kata. Perbezaan yang terhasil ini memudahkan orang ramai untuk menggunakan perkataan tersebut mengikut sifat yang betul. Dari segi keberkesanan, kajian yang dilakukan ini juga dapat membuka minda masyarakat bahawa pentingnya penggunaan kata majmuk dan kata ganda ini dalam setiap ayat yang digunakan bagi menjadikan sebuah ayat yang sempurna. Ini merupakan bibliografi bagi tugas kami iaitu kata majmuk dan kata ganda. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih. Tiga, okey dah. Cintai ilmu.